Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani. Anda bersama saya Nazri Kaha. Dalam masa setengah jam ini kita akan berbicara tentang persepsi masyarakat dengan ketibaan vaksin yang akan diterima oleh Malaysia tidak berapa lama lagi. Beberapa kajian sudah pun dilakukan sama ada di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga yang terkini dari Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM ada membuat kajian melalui web yang memakan ataupun sekitar 1,406 responden yang dilakukan berkaitan dengan apakah pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19 yang mereka tahu. Jadi dikatakan hampir separuh saja yang tahu tentang apa yang berkaitan dengan vaksin dari sudut ilmunya, dari sudut maklumatnya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut apakah persepsi masyarakat berkaitan dengan maklumat vaksin ini tidak memadai diberikan oleh pihak kerajaan dan apa latar belakang mereka-mereka yang mendapatkan maklumat ini dari pelbagai kelompok ekonomi masyarakat dan seumpamanya. Jadi di talian melalui Skype pada petang ini, kita akan bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Zul Khairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Zul. Ya, Assalamualaikum Haji Nazri. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Agak menarik juga, agak terperanjat juga dengan dapatan terkini pihak USIM, Dr. Zul dan rakan-rakan dari Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan berkaitan dengan report kajian ini. Dikatakan hampir separuh rakyat Malaysia tidak ada maklumat asas vaksin COVID-19. Apa maksudnya? Okey, daripada kajian kami dapati lebih daripada separuh ataupun lebih kurang separuh daripada masyarakat tidak mempunyai maklumat asas yang mencukupi tentang vaksin COVID-19. Jadi daripada dapatan kami bertanyakan beberapa soalan mengenai vaksin COVID-19 ini dalam bahasa yang mudah. Iaitu kebanyakan responden kami menjawab betul tentang soalan bagaimanakah vaksin COVID-19 ini akan diberikan. Jadi kalau mengikut dapatan kami, itu hampir semua, itu lebih daripada 80% daripada responden menjawab bahawa vaksin COVID-19 ini akan diberi melalui suntikan. Jawapan yang betul lah. Jadi manakala jawapan yang kedua tertinggi ialah vaksin COVID-19 ini akan melindungi penerimanya daripada jangkitan COVID-19. Yang itu pun lebih daripada 70% responden menjawab dengan betul. Akan tetapi apabila kita bertanya soalan tentang adakah COVID-19 vaksin COVID-19 ini akan melindungi responden terhadap penyakit COVID-19 dan juga penyakit influenza yang lain. Jadi mereka ini lebih 80% yang menjawab ya. Maksudnya ia adalah jawapan yang salah. Jadi itu ialah pengetahuan yang asas bahawa COVID-19 vaksin ialah suatu bahan yang disuntik pada badan kita untuk melindungi kita terhadap penyakit-penyakit yang tertentu dan spesifik. Jadi vaksin untuk penyakit COVID-19 ini melindungi penerima daripada jangkitan COVID-19. Tidak melindungi penerima daripada jangkitan penyakit-penyakit yang lain. Jadi apabila yang itu yang paling sedikit sekali menjawab yang betul. Dan seterusnya yang menjawab jawapan ini apabila kita bertanyakan vaksin COVID-19 ini tidak mempunyai kesan sampingan, ramai juga yang menjawab sebenarnya
tidak. Yang itu lebih kurang dalam 75% menjawab tidak ada kesan sampingan. Sebenarnya ia ada kesan sampingan, tetapi kesan sampingannya ialah amat minimal. Di kalangan ramai orang, di kalangan majoriti orang hampir tidak ada kesan, tetapi ada golongan yang minoriti yang mendapat kesan sampingan. Itu tidak dapat dinafikan. Mana-mana vaksin pun akan ada kesan sampingan. Tetapi apabila sesuatu vaksin itu telah diluluskan untuk kegunaannya, tentulah pertimbangan di antara yang pertama manfaatnya dengan keburukannya dipertimbangkan. Apabila didapati bahawa manfaatnya lebih banyak dan sangat-sangat diperlukan berbanding dengan kesan sampingan ataupun kesan yang tidak diperlukan itu, ataupun kesan sampingan itu melebihi, sangat-sangat lebih, jadi barulah vaksin tersebut dikatakan selamat dan sesuai untuk digunakan. Jadi maklumat asas sebegini adalah penting untuk rakyat faham, dan juga pada saya pengetahuan asas ini perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah ni maksudnya jika kita sampaikan kepada masyarakat daripada golongan yang berpendidikan tinggi dan mereka yang mempunyai pendidikan rendah, sampai sama banyaknya sampai. Okey, daripada kajian kami mendapati bahawa golongan responden yang berpendidikan tinggi, iaitu berpendidikan mempunyai ijazah sarjana muda dan ke atas, mempunyai pengetahuan yang lebih bagus daripada mereka yang mempunyai pendidikan menengah dan ke bawah. Jadi kita nampak di situ ada jurang perbezaan di antara taraf pendidikan dengan pemahaman seseorang itu tentang vaksin. Jadi apabila kita sampaikan dengan bahasa yang mudah, saya yakin apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat akan sampai. Dan apabila rakyat telah faham, maka penerimaan terhadap vaksin ini akan menjadi tinggi. Jadi ini yang kita nak sebenarnya, penerimaan yang tinggi terhadap vaksin. Apabila vaksin telah sampai ke Malaysia kelak, ramai masyarakat bersetuju untuk menerimanya, dan kita boleh mencapai imuniti kelompok ataupun disebut dalam bahasa perubatannya herd immunity. Itu yang kita nak sebenarnya untuk melindungi kita dan melindungi masyarakat keseluruhannya daripada jangkitan COVID-19. Soalan seterusnya kepada Dr. Zulkhairi berkaitan dengan soalan yang diberikan kepada responden yang berjumlah 1,406 responden itu, iaitu sekiranya vaksin COVID telah sampai di Malaysia, adakah anda setuju untuk menerimanya? Jadi soalan ini agak straightforward, tetapi bagaimana dapatan dan juga respon responden kepada soalan ini, Dr. Zulkhairi? Okey, kita bertanya soalan ini, sekiranya vaksin ini telah ada di Malaysia, adakah anda bersetuju untuk menerimanya? Jadi daripada dapatan kami, 64.5% bersetuju. Bersetuju ni sebenarnya soalan ni kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Ada setuju, neutral dan tidak setuju. Jadi yang bersetuju untuk menerima vaksin ini ialah 64.5%. Jadi jika kita lihat, jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, okey, kadar penerimaan masyarakat kita adalah standing dengan masyarakat di United Kingdom. Kajian telah dijalankan di United Kingdom mendapati bahawa 64% daripada masyarakat di sana menerima vaksin COVID-19. Dan kajian yang dibuat di Arab Saudi juga mendapati bahawa 64.7% daripada responden menerima setuju dan sangat setuju terhadap vaksin COVID-19. Sebenarnya
dapatan kita ataupun penerimaan masyarakat kita adalah lebih bagus daripada masyarakat di Turki. Kajian di sana mendapati lebih kurang 49.7%, hampir 50% setuju untuk menerima vaksin ini. Jadi separuh daripada masyarakat di Turki. Tapi kita 64.5%. Akan tetapi jika kita lihat pula penerimaan masyarakat di China, di Indonesia, kita memang ketinggalan sebenarnya. Di China, 91.3% menerima vaksin ini. Jadi mereka mempunyai penerimaan yang bagus. Jika kita lihat di negara jiran kita, Indonesia, 93.3%, jauh melebihi penerimaan masyarakat Malaysia. Jadi sebenarnya setanding, tetapi ada lagi negara lain yang mempunyai kadar penerimaan yang tinggi terhadap vaksin COVID-19. Yang paling dekat sekali ialah negara jiran kita, negara Indonesia, di mana kadar penerimaan masyarakat daripada dapatan kajian ialah 93.3% di Indonesia. Okey. Untuk kita mengambil langkah lebih proaktif, Dr. Zul. Masyarakat yang menyatakan ataupun responden yang menyatakan mereka bersetuju untuk menerima vaksin ini adalah dalam kalangan daripada kajian kami, dalam kalangan mereka yang berumur dalam lingkungan 18 ke 29 tahun, dari kalangan wanita lebih ramai daripada lelaki yang bersetuju, dan mereka sekurang-kurangnya mempunyai ijazah pertama, dan tidak kurang juga mereka ini ada mengidap penyakit kronik. Di kalangan mereka yang bersetuju ini ialah mereka yang mengidap penyakit kronik. Jadi kalau kita lihat kepada perbezaan pendapatan, tiada perbezaan sebenarnya di pendapatan ini di kalangan mereka yang dalam kumpulan pendapatan B40, M40 atau T20. Jadi ia merentas jurang pendapatan, walaupun berpendapatan tinggi ataupun berpendapatan rendah, mereka menerima vaksin tersebut, dan penerimaannya ialah bagus dan setanding dengan negara-negara lain. Okey, berkaitan dengan itu, Dr. Zul Khairi, sekitar 33% tidak mahu terima vaksin. Kelompok ini setanding ataupun sejajar dengan Dapatan Kementerian Kesihatan Malaysia juga yang mengatakan bahawa sekitar peratusan ini. Bagaimana kita ingin mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok yang disasarkan oleh pihak kerajaan sekitar 70% di kalangan populasi kita untuk memastikan kita boleh ada immune community. Sedangkan kelompok ini sudah ada maklumat yang didapati sama ada dari kalangan ahli keluarga mereka, maklumat tidak sahih yang disampaikan melalui sosial media, kelompok anti-vax yang begitu proaktif, yang begitu agresif kempen mereka menolak segala vaksin termasuk vaksin COVID-19 ini. Selain daripada isu pertikaian hal keselamatan, kesan sampingan dan juga pertikaian tentang status halal. Jadi bagaimana kita berbaki masa ini sebelum vaksin sampai untuk kita gembeling tenaga dengan cara yang lebih kreatif dan juga bahasa yang mudah untuk memastikan 33% ini boleh bersetuju untuk menerima vaksin. Dr. Zul Khairi. Okey, Haji Nazri. Jadi sebenarnya kita bertanyakan kepada responden kita, jika mereka tidak setuju untuk menerima vaksin, apakah sebab-sebab mereka tidak bersetuju menerima vaksin. Jadi di antara respon yang kami terima ialah mereka menyatakan bahawa vaksin yang baharu ini adalah suatu yang dihasilkan dengan segera dan ditakuti mengganggu DNA penerima. Jadi
ada juga responden yang membandingkan vaksin yang dihasilkan dalam masa setahun ini berbanding dengan vaksin-vaksin lain yang mengambil masa 5 atau 6 tahun. Okey, jadi sebenarnya vaksin ini tidak mengganggu DNA, bahkan vaksin ini melindungi kita daripada dijangkiti dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi ada vaksin yang menggunakan kaedah mRNA, ada juga vaksin yang menggunakan virus yang telah dilemahkan. Jadi ia tidak mengganggu DNA penerima. Dan kenapa vaksin ini boleh dihasilkan dalam waktu yang singkat dan dibandingkan dengan setengah vaksin yang mengambil masa yang lama untuk penghasilannya. Ini adalah kerana COVID-19 pada waktu ini ialah satu yang pandemik, iaitu seluruh dunia menghadapinya, dan saya yakin ini kali pertama dalam hidup kita semua saintis yang ada bekerjasama untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Jadi apabila semua saintis yang pakar dalam menghasilkan vaksin ini, dia bergabung tenaga dan berlumba-lumba untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan dalam masa yang singkat, ia akan tercapai. Yang kedua, wujudnya syarikat-syarikat keuangan, orang-orang perseorangan, bahkan negara-negara yang menyumbang kepada dana untuk pembangunan vaksin ini. Ini berbeza dengan vaksin lain yang mana bukan jangkitan ini berlaku di seluruh dunia. Jadi ini dengan adanya dana yang besar, ia memungkinkan pembangunan vaksin ini dalam waktu yang singkat. Jadi tidak ada yang mustahil sebenarnya jika mempunyai fasiliti yang cukup dan sumber kewangan yang mencukupi. Ada juga mereka daripada kalangan responden yang tidak mempercayai negara pengeluar vaksin kerana mereka berpendapat bahawa negara-negara tersebut mempunyai agenda-agenda yang tertentu. Tetapi jika kita lihat dalam gambaran yang lebih besar lagi, sebenarnya seluruh dunia terkesan sama ada ia negara pengeluar vaksin ataupun negara yang bukan pengeluar vaksin, negara China pengeluar vaksin, negara Rusia antara pengeluar vaksin, dan juga Amerika Syarikat dan United Kingdom, mereka juga terkesan teruk dengan pandemik ini. Jadi tentulah mereka juga berusaha dengan keras untuk menjalankan ujian klinikal serta membangunkan vaksin ini. Dan ada di antara responden kami yang masih meragui bahan asas dalam vaksin tersebut. Adakah ia mengandungi bahan yang tidak halal, bahan yang dikatakan mempunyai unsur subhah dan haram, seperti penggunaan janin dan babi, dan juga dikhawatiri haram, dan mereka mencadangkan pula pemakanan sunnah untuk menghasilkan imuniti semula jadi. Sebenarnya vaksin ini telah diperhalusi seluruh dunia dan juga bukan hanya di Malaysia. Bahkan mufti di negara kita dan juga mufti di negara-negara lain termasuk Arab Saudi, di Al-Azhar misalnya, telah bersetuju bahawa vaksin yang dihasilkan ini boleh digunakan dan diharuskan penggunaannya oleh rakyat, terutamanya yang beragama Islam. Jika mereka menyatakan bahawa makanan sunnah itu lebih baik daripada pengambilan vaksin, tetapi sebenarnya ya betul, makanan sunnah itu bagus, tetapi vaksin ini ialah suatu yang spesifik. Jadi makanan sunnah kita mungkin kita tidak tahu berapakah biji tamar misalnya, ataupun berapa liter susu kambing yang kita perlu minum untuk menghasilkan imuniti bagi melawan COVID-19. Tetapi vaksin yang dicipta ini memang tepat, dosnya iaitu diberikan dalam 2 dos
selang 1 bulan untuk menghasilkan imuniti terhadap COVID-19. Jadi untuk menangkis serangan-serangan anti-vaksin dan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang status halal atau haram vaksin ini, tentang keselamatan vaksin ini, saya yakin dengan memberikan informasi yang cukup dan menunjukkan contoh-contoh negara lain yang telah mendapatkan vaksin ini adalah satu yang amat-amat membantu untuk meningkatkan penerimaan masyarakat bagi menerima vaksin, mendapat suntikan vaksin dan juga meningkatkan status herd immunity ataupun imuniti kelompok dalam masyarakat kita. Jadi kita difahamkan setakat ini lebih kurang 80 vaksin yang telah dipesan untuk kegunaan penduduk Malaysia ialah sekitar 80% coverage ataupun liputan 80% di kalangan rakyat Malaysia. Alangkah ruginya jika hanya sekitar 65% yang menggunakan vaksin ini. Dan vaksin ini sebenarnya mempunyai jangka hayat yang tidak lama dan mempunyai kerumitan untuk disimpan dan untuk diberikan kepada masyarakat kerana dia memerlukan suhu-suhu yang tertentu untuk kita mendapatkan keberkesanannya. Jadi suhu penyimpanan itu amat penting sebelum vaksin itu diberikan. Yang mana kalau untuk pengangkutan misalnya, kos tersebut perlu diambil kira untuk sampai ke masyarakat sebelum menerima vaksin ini. Okey. Jadi Dr. Zul, saya menyeru. Ya. Apa saranan Dr. Zul? Adakah sepanjang pemantauan dan juga penilaian Dr. Zul, kita sudah menggunakan segala platform, resources dan juga pendekatan untuk kita menangkis soalan-soalan kelompok yang tidak menerima vaksin tadi? Okey. Pada pendapat saya, kebanyakan daripada kajian kami, kebanyakan daripada masyarakat menerima maklumat daripada media atas talian, iaitu media sosial. Jadi ada cadangan daripada responden kami supaya meningkatkan pemahaman vaksin dengan menulis di akhbar. Jadi menyalurkan maklumat melalui pamflet-pamflet yang diberikan secara percuma kepada masyarakat di pusat-pusat tumpuan awam. Jadi yang satu lagi yang menjadi kerusingan, kebimbangan ramai responden ialah maklumat yang disampaikan ini mereka takut tidak sampai ke kawasan-kawasan pedalaman, yang mana capaian internet adalah lemah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya capaian internet, jadi kita tahu melalui sumber-sumber Kementerian Pendidikan misalnya, anak-anak yang mengikuti PDPR terpaksa pergi ke kawasan yang mempunyai liputan internet yang lebih bagus untuk mendapatkan liputan. Ada yang terpaksa naik ke tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan golongan-golongan seperti inilah yang kita harus menyalurkan maklumat dengan menggunakan kaedah lain, seperti kita menggunakan pamflet melalui ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat di situ, serta anggota Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga melalui segala
segala macam sumber tenaga manusia yang kita ada, termasuk guna sama kementerian-kementerian lain seperti melalui Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah yang pada anak-anak boleh menyampaikan kembali risalah-risalah tersebut kepada ibu bapa mereka. Jadi informasi yang berkesan perlu. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam. Maksudnya kita perlu lebih spesifik, lebih berfokus untuk kepada kelompok-kelompok sasar ini, kerana cara mereka menerima maklumat, cara platform maklumat yang mereka dapati dan guna pakai adalah berbeza sama sekali, seperti mana yang Dr. Zul katakan tadi. Jadi ini masa berbaki perlu ada cara yang lebih kreatif, lebih agresif, dan dengan platform-platform yang mungkin agak konservatif, tetapi kita mungkin ambil mudah. Ini tidak penting, tetapi penting. Misalnya imam, Tok Bilal, kalau di temple, kalau di gereja, mereka boleh gunakan priest mereka dalam upacara keagamaan, dan juga setiap kali mereka berjumpa ahli karya ataupun rumah panjang mereka. Terima kasih Dr. Zulkhairi Muhammad Rani. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Kita berbincang berkaitan dengan laporan kajian USIM berkaitan pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19. Semoga mereka yang dengar di luar sana boleh melakukan sesuatu. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.